Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar preparation interim payment certificate according to PWD format. Okay. Biasanya bila kita sebut PWD format ni adalah for project government lah. Okay, untuk project government. Biasanya untuk project government kita ada dua cara calculation. Satu with performance guarantee sum calculation, maksudnya jika ada performance bond tapi dalam bentuk performance guarantee sum, yang ni kita akan, dia ada special sikit calculation dia sebab kita ada deduction for performance guarantee sum. Yang kedua, interim payment certificate without performance guarantee sum. Okay. Yang without performance guarantee sum ianya lebih mudah sikit. Okay, ingat ini format PWD. So PWD ni kita menggunakan standard form, okay? Standard form, borang standard yang dinamakan JKR 66. Okay. So mana-mana projek government dekat Malaysia ni, tak kisahlah di mana, semua akan menggunakan JKR 66. So kalau kamu memahami ni, insyaAllah kamu boleh buat internet certificate bila kamu kerja nanti, insyaAllah. Okay. Alright. Yang pertama, so yang ni kita nak tunjuk contoh without performance bond, without performance guarantee sum. Okay. Without performance guarantee sum. So apa beza antara performance bond dengan performance guarantee sum? Yang tu kita refer dalam presentation. Okay, kamu boleh refer presentation. Yang ni kita nak go through terus macam mana kita nak prepare certificate of payment without performance guarantee sum. Okay, first dalam projek ni ini soalan exam September 2013. Kamu boleh refer dalam soalan exam. So ini cara calculation. First kita kena buat summary of works. Okay, summary of works. So ini wajib buat summary of works. Kerja nanti pun kena buat summary of works, yang mana dia punya contents, kita ada item, kita ada description, kita ada contract amount. Okay, ini contract amount. Dan yang ni summary of work ni kita dah prepare masa first payment. Okay. Biasanya kita akan letak bentuk percentage work done ni. So kita boleh monitor tanpa kita perlu nak tengok ke dalam detail. Okay. Di sini kita dah tahu progress, kontraktor dah tahap mana, and this is amount for work done, progress kontraktor setakat ni. Okay, biasanya typical dalam summary of works, dia akan tally balik dalam BQ. Okay, tally dalam BQ. Macam mana kita pernah buat dalam PEM, macam tu lah lebih kurang. Yang ni pun sama. Kita ada preliminaries, kita ada building works. Okay, kalau ada projek tu ada piling works, dia asing ke lah. Kalau kata sekali dalam building, sekali dalam building. External works, PC sum, prime cost sum, kita ada professional sum. Okay. And then material on site dengan variation ni, ini dua isu yang akan muncul during construction. Okay. Masa kita prepare tender, prelim, building, external works, PC sum and professional sum je ada. Tapi material on site dengan variation ni dia akan muncul during construction. So material on site memang kebanyakan projek adalah. Tapi untuk variation ni tengok pada projek juga. Kalau ada adalah, kalau tak ada tak ada. Okay, nanti kita discuss lagi pasal ada summary. Kita discuss the next topic, preliminary item. Okay. Okay, ini preliminary item. Kamu dah belajar dah, kamu dah tahu dah nak buat, sebab kamu dah belajar masa preparation interim payment certificate format PAM. Okay. So ini sama juga. Tak ada beza antara projek government dengan projek private, sama ada pakai PAM ataupun PWD. Di segi peneris, summary, jadi building, infrastructure, PC sum, professional sum, tak ada beza. Variation tak ada beza. Yang ada beza dekat certificate dan juga material on site. Okay, dia ada beza kat situ lah. Nanti kita tengok apa perbezaan dia dah. Okay, penulis macam biasalah, kita ada initial, recurring dengan final cost. Yang ni kamu dah tahu buat. So tengok nature dia macam mana. Ini contract amount. Okay, contract amount.
Uh, cuma isu dia jika ada contoh macam ni, dia bagi situation macam ni, record or receipt of insurance received is 40,000. Yang ni isu dia, untuk insurance contractor price 45,000. Okay, contractor price 45,000. Tapi bila kita minta receipt of insurance tadi, nilai dia hanya 40,000 je, 40,000. Normal practice 40,000 ikut receipt ni kita akan bayar masa initial. Kita akan bayar dekat initial. And then balance 5,000 daripada dalam kontrak tadi kita akan bayar masa recurring. Okay, itu biasanya lah. So depend on project. Kadang projek kecil kita tak buat macam ni pun. Kita buat je terus bayar je. Sebab kontraktor memang dah mungkin dalam nilai 45,000 tu include profit and attendance kepada profit and overhead kepada kontraktor. Profit and attendance dalam PCSAM. Okay. So untuk kos setiap kerja yang dia buat tu profit and overhead. Okay, dah termasuk dalam tu. So jika soalan exam dia bagi record of receipt on receipt of insurance, so nilai insurance, nilai amount that receipt tadi kita akan bayar dalam initial. So balance jika ada perbezaan antara receipt dengan contract amount, balance tu kita akan masuk dekat recurring. Contoh macam kes ni, contract amount dia 45,000 for insurance, contractor receipt insurance 40,000, 40,000. So 40,000 bayar initial, for the balance lagi 5,000 itu kita akan bayar dekat recurring. So yang ni kita tak perlu nak omit from contract, sebab contractor dalam nilai 45,000 mungkin ada isu profit and overhead. So kita akan bayar pada kontraktor, tak ada masalah. So kamu dah belajar sebelum ni dalam PEM sama je konsep dia. So tak ada masalah. Calculation untuk penulis item pun sama. Okay. Kalau kamu faham yang dalam kita dah belajar masa PEM dulu, insyaAllah kamu boleh buat yang ni juga. So kita ada initial cost, kita ada recurring cost, kita ada final cost. Ingat final cost kita takkan bayar masa progress. Kebanyakan kita akan bayar masa final. Sebab tu dinilai dia kosong saja. Initial ambil 100% dekat kolom initial. Recurring ni lah kita nak kena cari berapa nilai dia. So calculationnya seperti mana kita dah buat dalam PEM format dulu, based on work done. So darab percentage. So maksudnya work done exclude PC sum, professional sum. Isu dia PC sum, professional sum ni bukan builders work. Okay. So kita nak kira yang builders work. So nanti PC sum, professional sum pun masa kita buat payment ni belum finalize lagi, sebab belum lantik the new contractor NSC untuk buat PC sum. And then professional sum pun belum sampai tahap dia, ataupun kita pun belum decide sama ada nak bagi pada Mencon ataupun nak bagi pada third party. So better kita exclude daripada dalam calculation untuk recurring ni. Tapi termasuk dengan metro onsite lah. Metro onsite is categorized as progress. Contract sum pun sama, minus prelim, minus professional sum, minus dengan PC sum. So kita akan dapat apple dengan apple. Maksudnya work done builders work dengan contract builders work. So dapat 19%. Nilai work done bahagi dengan kontrak darab dengan 100, 9%. So nilai 9% ni darab dengan recurring. Dekat kolom recurring lah. Kita dah ambil dekat kolom recurring tu. So akan dapat lah nilai 22,000. So nilai 22,000 ni, ini nilai yang sebenar. Kalau kita tengok balik, total recurring cost adalah 242,900. Tapi disebabkan progress kontraktor ni baru 9%. So nilai dia baru yang kontraktor layak untuk claim pada bulan ni adalah RM22,983.94. So kita dapat kat sini. So total tadi initial plus recurring plus final kita dapat RM251,133.94. Yang ni kita terus masuk dekat summary. Okay, pergi ke summary. Nampak anak panah ni? Maksudnya terus pergi ke summary. Okay, building work sama, darab je percentage. Tapi dalam kes ni dia dah bagi, dia kata agreed by QS during site valuation. So dia dah agreed dah piling, foundation work 750,000, 53,000 frame. Okay, so ini nilai masuk terus dekat summary. And then this is for first payment. So dia tak ada nilai untuk external works. Okay, progress dekat building sahaja. So ini metro onsite.
Okay, material on site. So untuk material on site, isu-isu kena faham macam kita dah discuss sebelum ni dalam PAM format. First, premature material, maksudnya sepatutnya barang tu tak sampai awal. Okay, contoh macam first payment ni, mungkin kita fokus dekat building dulu. Building pun kebanyakan dekat foundation sahaja dengan frame. Tiba-tiba brick dah sampai. Okay, sedangkan brick bila tengok balik lagi 2 bulan baru kita akan start buat. So bulan pertama ni kita fokus dekat foundation and frame. So masa kita buat payment pada bulan pertama, so brick tadi we consider sebagai premature material. Okay, maksudnya dia sampai awal. Okay, sampai awal daripada kerja yang sepatutnya dia akan dipasang. Okay, kita panggil dia premature material. Yang kedua, isu temporary material. Maksudnya kita akan bayar dalam material on-site ni adalah material yang memang become as part and permanent of the project. Contoh macam cement, aggregate, brick, sanitary fitting. Tu semua kita pasang, kita nampak nanti. Tapi ada juga material yang kita tak pakai. Maksudnya kita pakai untuk buat kerja tadi, tapi in the end project kita akan dismantle dia. Okay, maksudnya kita akan buang. Dia sebagai temporary. Biasanya foam board lah. Okay, foam board. So kena tengok balik. Kita tengok dalam ni kita ada cement. Okay, dia macam permanent. Mild steel, high tensile, semua ni adalah permanent of the project. Plywood for foam board, bila kita tengok plywood for foam board ni, dia adalah temporary. Okay, so that's why kita takkan bayar lah benda ni. Kita takkan bayar sebagai material. Kalau projek ni memang real practice, JKR ke projek dalam projek government, kita takkan bayar. Termasuk dengan projek PAM lah, kita takkan bayar benda tu sebab nature dia bukan part and permanent of the project. Okay, alright. So untuk projek government, kalau refer dalam clause 28.4 periodi 203A revision 1 2010, dan mention nilai performa material on site ni kita akan bayar up to 19% saja, 90% saja kita akan bayar. Contoh kat sini kita dapat RM196,500, tapi kita akan bayar 90% je. So 90% kita akan reduce to 90%. So kita dapat RM140,850 only. So maksudnya kita akan bayar nilai itu saja. So kita akan bayar 90%. So ini memang dah termaktub di dalam kontrak. So kita tak boleh nak ubah dia jadi 100% kan, nak turun lagi pada, memang dia dah tulis nyatakan kat situ 19%. Okay, 90% unfixed material. Okay, so material on site untuk projek government yang menggunakan periodi 203A 2010, kita akan bayar up to 90% sahaja. Okay, alright. So kita patah balik pada summary. So sini summary. So nilai yang kita akan bawa pada summary adalah nilai yang tadilah sebelum kita nak masukkan dalam certificate. So material on site kita dapat RM140,850. So preliminary sekali kita dah dapat dah RM251,133.94. Building works kita dah dapat dah 908,870. And then percentage ni, yang ni kamu kira sendirilah. Maksudnya 251 bahagi 495, berapa persen dah projek ni. Okay, berapa persen dah dia punya progress. Okay, so nilai 1.3 million ni kita akan masuk dalam certificate. Okay, kita akan masuk dalam certificate.